menelusuri keluarbiasaan yang akan kita hadapi, saya pernah menyarankan supaya diadakan political ceasefire atau gencatan politik. Dan kita juga telah menyarankan national reconciliation untuk negara supaya terus mara ke hadapan bagi memulihkan sebarang kerapuhan ekonomi dan politik demi memberi keutamaan kepada rakyat. Saya tentunya turut menghargai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menerima titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong dan Majlis Raja-Raja tanpa tindakan melaksanakan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Saya tidak boleh menyembunyikan rasa kesal sekiranya kerajaan berjaya melaksanakan perkara itu dalam menghadapi situasi politik, ekonomi dan pandemik. Kalau jernih air di hulu, jernihlah juga air di kuala. Kalau sungguh ingin maju, elak seketa dan terus mara. Datuk Yang Dipertua, bajet 2021 diharapkan oleh semua golongan rakyat untuk turut memperkirakan post-COVID-19 Economic Recovery Plan. Malah kerajaan wajib melakukan rancangan pemulihan ekonomi kerana rakyat mahu merasai bahawa mereka bukan sekadar diberikan ikan, tetapi rakyat mesti turut diberikan kail. Kail inilah yang diharapkan oleh kumpulan B40 atau M40 tanpa melupakan kumpulan T20 yang turut menyumbang sebagai salah satu pemangkin ekonomi negara. Kumpulan M40 turut ramai terkesan. Mungkin sebahagian dari mereka kini berada dalam kumpulan B40. Malah kumpulan industri PKS yang merupakan 38.9% penyumbang KDNK amat terkesan dan kumpulan ini wajib diberikan keperhatian khusus. Kumpulan yang hilang pekerjaan yang jumlahnya bertambah setiap hari, malah jumlah pengangguran ketara dan tidak ketara hendaklah jangan dikesampingkan. Rakyat sengsara kerana ramai yang mengalami no food on the table dan no money in the pocket, malah turut kehilangan tempat berteduh. Datuk Yang Dipertua, lantas dari itu lihatlah semua kumpulan agar tidak ada kumpulan rakyat yang terpinggir dan berkecil hati. Ini termasuklah kumpulan profesional dan teknikal yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa beralih ke bidang yang berada di luar bidang profesion mereka dan di luar kemahiran mereka. Mereka terpaksa memilih atau mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup berkeluarga. Lihatlah juga doktor-doktor persendirian yang terpaksa klinik-klinik persendirian mereka ditutup. Kumpulan GP doctors atau General Practitioners Doctors yang dulunya merasa diberikan peruntukan khas apabila mereka diberikan peluang untuk melayani pesakit-pesakit melalui klinik satu Malaysia, tetapi kini tidak ada lagi. Mereka kekurangan dan kehilangan pesakit dalam keadaan sekarang. Bagaimana pula dengan pengusaha-pengusaha bas persiaran, bas sekolah, bas ekspres dan bas kilang yang rata-rata turut terjejas dan menerima tekanan untuk terus melakukan pembayaran bulanan dari syarikat kredit dan leasing, syarikat-syarikat sewa beli yang tidak tertaluk kepada untuk memberikan moratorium. Lebih-lebih lagi syarikat-syarikat pinjaman berlesen turut menekan termasuk peminjam-peminjam kenderaan sewa beli. Syarikat-syarikat ini tidak tertaluk kepada FSA atau Financial Services Act yang berada di bawah Bank Negara. Saya menyokong disegerakan pelaksanaan Akta Kredit Pengguna. Saya amat bersempati dengan mereka ini dan saya harap kumpulan-kumpulan ini
terutamanya pengusaha bas sekolah yang kini tanpa murid dan pelajar yang ke sekolah kerana sekolah ditutup. Pengusaha bas persiaran yang selama ini menjadi penyumbang dalam industri pelancongan, mereka turut sengsara akibat kemuraman sektor pelancongan. Mereka juga turut membayar sewa beli bulanan di samping tekanan syarikat insurans yang mengenakan premium insurans yang tinggi. Bagaimana pula dengan moratorium kepada penyewa-penyewa premis perniagaan di bawah GLC sendiri dan badan-badan kerajaan. Begitu juga penyewa-penyewa rumah PPR, rumah murah, rumah mampu milik yang tidak diberikan moratorium walaupun sepatutnya badan kerajaan atau syarikat tempatan ataupun PBT harus mendahulukan dan mengikuti apa yang disarankan oleh Menteri Kewangan. Namun mereka belum berbuat demikian. Bagaimana pula penyewa-penyewa premis perniagaan? Malah JLC yang menyewakan premis perniagaan tidak memberikan moratorium kepada penyewa-penyewa berkenaan. Kecuali Dewan Bandaraya dan beberapa JLC yang lain. Tetapi kita harus mengambil kepedulian perkara ini. Untuk yang kedua, saya harap Menteri Kewangan mengambil kepedulian juga terhadap peminjam kenderaan persendirian yang membeli kereta terpakai atau second hand cars kerana mereka juga meminjam daripada syarikat-syarikat kredit ini. Mereka juga tidak diberikan moratorium. Kita harus juga melihat bagaimana yuran pelajar-pelajar universiti wajib dikurangkan kerana ini melibatkan sejumlah 1.1 juta pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS. Belia-belia dan lepasan sekolah yang merupakan penganggur yang tidak ketara mesti juga turut diberikan kepedulian dulu sebelum kerajaan ini dan kerajaan sebelum itu telah memberikan kepedulian kepada mereka. Saya merayu agar Menteri Kewangan mengarahkan institusi kewangan, syarikat-syarikat kewangan yang berlesen walaupun bukan di bawah bidang Menteri Kewangan tetapi di bawah kementerian lain agar bersepati dengan peminjam-peminjam yang hilang pekerjaan dan kekurangan pendapatan. Mereka harus mengakui hakikat. Mereka tidak akan hingga gulung tikar kerana apa yang akan berlaku ialah only delayed earning dengan izin. Ataupun pendapatan yang akan terlewat sedikit dan yang lebih penting, keuntungan tetap ada tetapi reduce the profit dengan izin. Saya bersetuju dengan Pekan kerana atas budi baik Menteri Kewangan kita semalam telah mengadakan majlis dialog bersama-sama juga dengan CEO keluar wang sendiri pun payah. Namun beberapa adjustment telah dilakukan, saya yakin adjustment ini